radhiyallahu anhu syahid dan terkorban bersama dengan seorang lelaki dari kalangan Ansar. Berdekatan dengan jenazah Sayyidina Hamzah itu adanya jenazah seorang lelaki Ansar. Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha telah datang dengan 2 helai pakaian untuk mengkafankan jenazah Hamzah, tetapi lelaki Ansar tersebut tidak ada kain kafan. Keadaan itu maknanya nak tunjuk bahawa umat Islam pada masa itu berada dalam keadaan yang sangat susah. Sampai kain kafan pun tidak ada. Safiyah bawa 2 helai kain kafan ini untuk dikafankan Sayyidina Hamzah dan rakan sebelahnya. Tetapi lelaki Ansar tidak ada kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan 2 pakaian tersebut, kemudian mengkafankan masing-masing dengan sehelai kain kafan. Kita lihat dalam riwayat yang lain daripada Abu Usaid As-Sa'idi menyatakan, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhampiran kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka menarik kain kafan ke arah mukanya, lalu terdedah bahagian kakinya. Macam mana 2 helai pakaian tu nak bagi dekat siapa? Diangkat kain itu, ke mana kain itu pergi diletakkan. Jadi satu kain itu terbang, maknanya tergerak ke arah sahabat Ansar, dan satu lagi tergerak ke bahagian Hamzah. Bila kain kafan ini nak tutup jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu tidak cukup. Bila kain itu dia ditarik ke kepala, terdedah bahagian kaki Sayyidina Hamzah. Bila tertarik di kaki, terdedah bahagian kepala. Lalu Nabi SAW bersabda, ij'aluha ala wajhih waj'alu ala qadamaihi min hadzal syajar. Tutupkan kain itu di bahagian muka dan gunakan daun ini untuk menutup kakinya. Itulah susahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dan mendapati sahabat-sahabat menangis melihat bagaimana sahabat-sahabat mereka yang terkorban tidak cukup pakaian untuk menutup jenazah mereka. Dan ketika itu Nabi SAW memberi suatu peringatan kepada kita umat Islam di akhir zaman. Nabi kata, innahu ya'ti 'alan nasi zamanun yakhrujuna ilal aryaf wal madinah khairul lahum law kanu ya'lamun la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Nabi kata, akan datang suatu masa manusia pergi ke kampung-kampung atau bandar, lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui seorang yang bersabar atas kesempitan dan kesusahan, melainkan aku akan memberi syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat. Di akhir zaman manusia hidup dalam keadaan yang mewah berbanding dengan sahabat-sahabat dahulu. Dan kita lihat juga dalam peristiwa Uhud ini bagaimana Rasulullah SAW tidak menyimpan perasaan dendam. Walaupun Wahsy ini telah melakukan sebegitu kali kepada jasad Hamzah radhiyallahu anhu, yang menyebabkan kita sendiri pun boleh mengalir air mata kita, ataupun sekurang-kurangnya tersentuh hati kita. Kita melihat bagaimana Nabi SAW tidak berdendam. Dalam hadis dinyatakan bahawa Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kata, kamu ni Wahsy? Maka Wahsy menjawab, ya. Kemudian Rasulullah tanya, kamukah yang bunuh Hamzah? Wahsy pun menjawab, aku yang membunuh Hamzah. Kemudian, walhamdulillahilladzi akramahu biyadi walam yuhinni biyadaihi. Aku menjawab, ya, segala puji bagi Allah yang memuliakannya dengan mati syahid dengan sebab kedua tanganku yang membunuhnya, dan tidak menghinaku dengan sebab kedua tangannya Hamzah yang membunuhku. Jadi Wahsy pun masuk dalam Islam. Dia kata, alhamdulillah tangan aku ini telah menyebabkan Hamzah mati syahid, dan bukan Hamzah yang bunuh dia. Kalau dia bunuh, dia mati dalam perang Uhud, tentu dia mati dalam keadaan bukan Islam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian orang-orang Quraisy pun menyebut, anuhibbu wa huwa qatilu Hamzah? Bolehkah kami mengasihinya sedangkan dia telah membunuh Hamzah? Jadi sahabat Nabi kata, patutkah orang yang membunuh Hamzah ni untuk dikasihi? Ketika itu Rasulullah Wahsy menyebut, ya Rasulullah, fastaghfirli, wahai Rasulullah, mohonkan keampunan untukku. Allah Maha Pengampun. Dan Rasulullah SAW tidak berdendam. Fatafalla fil ardi salasah. Nabi pun meludah ke tanah sebanyak 3 kali. Kita pun tak tahu sebab apa Nabi meludah. Di dalam hadis ni disebut fatafalla fil ardi salasah wa da'a fi sadri salasah. Dan Rasulullah memukul dan mengetuk di hati Wahsy sebanyak 3 kali. Wa qala ya Wahsy ukhruj faqatil fi sabilillah kama qatalta litasudda an sabilillah. Wahai Wahsy, keluarlah kamu berjuang di jalan Allah sebagaimana kamu keluar menghalang agama Allah sebelum ini. Itu sahaja yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sangat banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang di dalam peperangan Uhud. Antaranya yang berlaku pada Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu sebagaimana Sa'd bin Mu'az. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lalu Sa'd bin Mu'az datang untuk berjumpanya dan Anas bin Nadar bertanya, wahai Abu Amru, di mana pakcikmu? Sa'd bin Mu'az menjawab, beliau sedang mengejar bau syurga yang akan diperolehinya di Bukit Uhud ketika berperang melawan pasukan musyrikin dan akhirnya bapa saudaraku gugur syahid. Pada tubuhnya terdapat lebih dari 80 kesan luka bekas terkena senjata, tombak, panah dan sebagainya. Saudara perempuan bapa saudaraku iaitu Ar-Rubai' bin Nadir, beliau adalah emak saudaraku, berkata, aku tidak mengenali saudaraku kecuali perut-perut jarinya. Daripada jari-jarinya dikenali sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Begitu juga seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau aku terkorban dalam perang ini, di mana aku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di syurga. Maka lelaki itu telah mencampakkan tamar yang sedang dipegang di tangannya. Nak makan tak jadi makan kerana Nabi memberi tawaran syurga kepadanya. Dia pun berperang sehingga dia gugur sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat dalam perang Uhud ini kisah Hanzalah yang dinasyidkan dalam nasyid kita, Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Daripada sahabat Nabi SAW menyebut semasa gugurnya Hanzalah bin Abi Amir selepas dia berperang berlawan dengan Abu Sufyan bin Al-Haris, kemudian ditikam dengan pedang oleh Asy-Syaddad bin Al-Aswad. Rasulullah SAW bersabda, inna sahibakum tughassiluhul malaikah. Sahabat Hanzalah ini, temanmu dimandikan oleh malaikat. Mereka bertanya kepada istrinya. Dia menyebut dia keluar apabila mendengar seruan berperang dan dia dalam keadaan junub. Tak sempat nak mandi wajib, nak menolong tentera Islam. Sebab itu Nabi SAW menyebut, lizalika ghassalathul malaikah. Hanzalah dimandikan